Assalamualaikum and hi everyone. So kita continue subtopik yang baru dalam chapter 4 SM015, subtopik 4.2 yang bertajuk Determinant of Matrices. Subtopik ini sangat penting sebab selepas ni kita akan banyak menggunakan determinant untuk kita menyelesaikan soalan yang melibatkan matrices. Okay, so dalam subtopik ni kita akan fokus kepada dua jenis determinant, iaitu determinant untuk 2x2 matrix and also determinant untuk 3x3 matrix. Okey, determinant kita akan tulis dia dalam bentuk seperti modulus macam ni, tapi dia bukan modulus. Okey, di dalamnya akan ada entry bagi matrix kamu. Okey, kalau dia adalah 2x2, contoh akan ada 4 entry di dalam ni dan kita letak simbol seperti modulus ini. Tapi ini bukan membawa maksud modulus. Dia adalah determinant. Ataupun satu lagi, determinant ditulis sebagai that A. A itu adalah matrix. Okey, so ada dua jenis simbol yang membawa maksud determinant. Yang pertama, simbol seperti modulus. Yang kedua, kita ada DET yang mewakili determinant. Okey, so kebiasaannya kita akan tulis dalam bentuk yang simbol modulus ni. Okey, now kita pergi kepada determinant yang pertama, iaitu determinant of a 2x2 matrix. Okey, let's say kita ada satu matrix A yang saiznya adalah 2x2 dan entries di dalam matrix A ini adalah A, B, C, D. Now, if we were to find the determinant bagi matrix A ini, so tolong betulkan di bahagian nota kamu. This one should be determinant. Okay, tolong letak simbol seperti modulus itu. Okay, so if we were to find the determinant for A, so apa yang kita akan buat adalah letak simbol ini, kemudian masukkan entries A, B, C, D. Masukkan semua entry matrix kita di dalam ini dan bahagian sini sudah dikira kita sedang mencari determinant for A. Okay, so cara untuk cari determinant bagi 2x2 matrix adalah, perhatikan betul-betul, dia akan dimulakan dengan dari bahagian sini cross ke sini A darab D, tolak dengan the other way round. Okay, B times C. So formulanya adalah AD, kamu cross bahagian sini dulu, AD, kemudian kamu akan tolak dengan cross the other way round BC. Okay, so AD tolak BC. Again, madam ulang, AD ke arah sini tolak BC. Okay, so kita cuba buat example 5. Kita diberi matrix A sebagai yang ini and matrix B as this one. Now, soalan suruh cari, ada 4 soalan di sini. Find determinant of A, determinant of B, determinant of AB and determinant of BA. Okey, kita buat determinant of A terlebih dahulu. So, kalau determinant of A, kita ada determinant bagi matrix A, which is 2, -2, 4 and -3. So, cara untuk kira determinant dia, madam tunjuk lagi sekali, kita akan cross sebelah sini dahulu. So, kita ada 2 times -3 minus, and then kamu cross the other way round, which is 4 times -2. Madam tunjuk lagi sekali, 2 darab -3 tolak 4 darab -2. Okay, and the rest kamu tinggal tekan saja calculator. So, this one akan bagi kita nilai 2. Okay, next kita pergi kepada determinant B. So, determinant for matrix B kita ada 1, 3, 1, 6 equals to, so sama, kita tahu kita sedang mencari determinant, so cross dulu this one and this one, bermula dari situ, 1 times 6 minus cross the other way round, 1 times 3. So this one, tekan calculator straight away, kita dapat 6 tolak 3, which is the answer is 3. Okay, so madam ulang lagi sekali, cara untuk kita cari determinant 2x2, cross here dan buat operasi tolak. Cross here minus cross here. Okay, so very simple untuk 2x2 punya determinant.
Now, next question, kita disuruh cari determinant for AB. Okay, so determinant untuk AB, sebelum kita cari determinant, kita mesti ada apa itu matrix AB terlebih dahululah. Okay, apa itu matrix AB? Kamu kena buat A darab B. Okay, so matrix A adalah 2, negative 2, 4, negative 3 times with matrix B 1, 3, 1, 6. Okay, so yang ini kamu dah belajar buat proses darab dalam video yang lepas, which kita akan darab setiap row dengan setiap kolom. So madam harap tak ada yang ada masalah dengan operasi darab. Okay, so madam akan terus tulis jawapan di sini, which kita akan ada 2 plus 12 and then 2 plus 24. This one minus 2 minus 9 and minus 2 minus 18. So matrix A times B adalah 14, negative 11, 26 and negative 20. Okay, now kamu nak cari determinant for AB after kamu ada matrix AB. Meaning to say kita akan cari determinant untuk matrix 14, negative 11, 26 and negative 20. Okay, so tolong hati-hati bila kamu buat proses cross itu. Kita akan cross dari sini pergi sini dahulu. So kita ada 14 times negative 20 minus cross the other way round, kita ada 26 times negative 11. Jadi jawapannya adalah 6. Okay, boleh straight away tekan calculator. So determinant untuk matrix AB adalah 6. Alright, so madam tinggalkan kamu dengan satu lagi soalan terakhir. You were asked to find determinant bagi BA. So make sure kamu cari terlebih dahulu apa itu matrix BA. Okay, then only kamu boleh cari determinant bagi BA. Okay, now kita pergi kepada mencari determinant bagi 3x3 matrix. Okay, kalau 3x3 matrix, dia tak boleh straight away dapat determinant macam kita cari determinant bagi 2x2 matrix tadi. Okay, kalau 2x2 tadi senang. Determinant of a 2x2, contoh kita ada A, B, C, D dalam ni. Determinant dia kamu just cross, tolak dan cross the other way round, terus dapat jawapan determinant. Tetapi untuk 3x3, okey, dia ada dua perkara yang kamu perlu cari ataupun tahu sebelum kamu dapat determinant untuk 3x3 matrix. Okey, so dia adalah satu proses yang panjang sebelum kamu boleh cari determinant untuk 3x3. Okey, now kamu perlu kenal dahulu apa itu minor dan apa itu cofactor. Okey, so minor and cofactor sangat penting pada 3x3 matrix. Also, kamu mesti tahu apa itu minor, apa itu cofactor. Okey, minor kita akan label dia sebagai M huruf besar, capital M, IJ. Dia akan ada nombor IJ tu nanti, madam akan introduce. And untuk cofactor, simbolnya adalah CIJ. Okey, CIJ. So, satu adalah M, satu lagi adalah C. Okay, so minor and cofactor ni, before kita proceed, madam nak kamu kenal dahulu position IJ. Okay, so IJ di sini refer kepada position di dalam matrix 3x3 kita. Okay, sebagai contoh, madam ada di sini matrix 3x3 yang madam akan letak dahulu entry dia di dalam sini. Okey, setiap entry kita ada 9 entry untuk 3x3 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, setiap entry ini dia ada position dia yang tersendiri. Okey, di mana position dia di bahagian bawah kita akan tulis begini. Dia ada nombor kecil di bahagian bawah. Itu menandakan position bagi that entry. Okey, kita tengok dahulu entry yang pertama ni. Okey, entry ini dia berada di row 1 dan column 1. Okey, tempat dia adalah row 1, column 1. This one. Okey, so position dia kita akan tulis sebagai 1, 1. A1, 1.
Ini merujuk kepada entry yang berada di row 1, kolom 1. Kalau next yang ini, entry ini dia berada di row 1 tetapi di kolom kedua. Row 1, kolom 2. Di sini entry kamu. So entry yang ni kita akan panggil dia berada di row 1 tetapi kolom 2. Okey, so cara baca entry ni dia mesti dimulakan dengan row berapa, kolom berapa. Sama macam kita baca entry. Contoh 3 by 3 kita akan baca row, yang ini kolom. So untuk letak position pun sama, kita akan baca row dulu. Row 1, kolom 2. Okey, kalau yang ini dia berada di row 1 tapi di kolom ketiga. So row 1, kolom 3. So kita dah bagi setiap entry ni nama atau position dia. Okey, yang ni A11, A12, A13. Okey, next entry yang ini. So this time entry yang ni dia berada di row 2. So row 2 by right semua yang berada di entry semua yang berada di row 2 kita akan start dengan 222. And then baru kita decide, okey ini di kolom 1. Yang sini dia berada di kolom 1. Yang sini dia berada di kolom 2. Yang sini dia berada di kolom 3. Okay, so kita akan label this one 2-1. Bermaksud dia berada di row 2, kolom 1 sini. Next kawan dia row 2, kolom 2. And next one row 2, kolom 3. Okay, bagi position dia mengikut row dan kolom. Okay, last one kita ada last row which is row yang ke-3. So kita akan fill in dulu row 3. And then baru masuk spesifik kolom dia. Sini berada di kolom 1, sini berada di kolom 2, sini berada di kolom 3. So every entry mesti ada row and column dia yang tertentu yang sudah dikhaskan untuk dia. Jadi untuk cari minor and cofactor, di bawah ni akan ada position yang dia mention. Okey, sebagai contoh kalau madam kata madam suruh cari minor for position 2, 3. Contoh, meaning to say kamu akan refer kepada entry yang ini, position 2, 3. Kalau madam suruh cari cofactor 1, 2, maksudnya kamu kena cari cofactor bagi position ataupun entry yang ini 1, 2. Okey, itu kegunaan kita tahu labeling pada setiap entry punya position. Okey, di bahagian bawah sini ada madam bagi example beserta dengan jawapan macam mana untuk kita cari minor dan juga cofactor bagi matrix A. Tapi di bahagian example ini hanya beberapa jenis minor dan beberapa jenis cofactor sahaja yang madam tunjuk. Okey, now madam nak kamu keluarkan sekeping kertas kosong yang nanti selepas habis salin kamu akan lekat di bahagian nota kamu muka surat ke-7 ini. Okey, so kita akan gunakan matrix A ini untuk kita cari semua minor dan cofactor bagi matrix A. Okey, so madam turn to new page. Okey, blank page. Kamu salin di kertas kosong. Okey, ini adalah matrix A kita. Bila matrix ini adalah 3 by 3 matrix, kamu tahu dia akan ada 9 position atau 9 entries. Okey, total sini 9 entries. Okey, kita bagi siap-siap nama bagi setiap entry. Okey, atau position dia. Di sini adalah position bagi 1, 1. This one is 1, 2. This one is 1, 3. Next kita ada row 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Next kita ada row 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Okey, kita bagi labeling position pada setiap entry. Now kamu tengok, kamu ada 9 position. Okey, so bila ada 9 position membawa maksud nanti kita akan ada 9 minors. Every position, setiap satu entry dia mesti ada minor dia yang tersendiri. So kalau kamu ada 9 positions, kamu akan ada 9 jenis minors. Sama juga dengan cofactor. Kalau kamu ada 9 position atau 9 entries, mesti ada 9 cofactors. Okey.
Now, kita deal dahulu dengan minor. Okay, minus. Madam nak ajar kamu cari minor. Okay, apa itu minor? Macam Madam kata tadi, setiap position mesti ada minor dia yang tersendiri. So, Madam akan start dengan minor bagi position yang pertama ini 1, 1. So, minor, dia punya labeling adalah M. Dan Madam akan buat untuk position 1, 1 terlebih dahulu. Okey, apa yang kamu perlu buat adalah bila kamu cari minor, kamu akan tutup. Okey, kamu akan tutup disebabkan ini position 1, 1. Kamu akan tutup row 1 dan column 1. Okey, kita delete. Delete row 1 dan column 1. Okey, bermaksud kita hanya akan salin apa sahaja yang tinggal, which is kita mencari determinant bagi, Madam tunjuk lagi sekali. Madam guna highlighter untuk Madam delete. Madam akan delete row 1 dan juga column 1. Okey, so apa yang tinggal adalah entry yang ini. 6, 5, 8, 7. So 6, 5 masuk ikut kedudukan yang betul. Begini. So untuk minor 1, 1, kamu akan delete row 1 dan column 1. Ambil apa yang tinggal untuk kita cari determinant dia. Ada simbol seperti modulus di sini. Okay. So, next adalah kamu tinggal kira sahajalah. Yang ini dia jadi determinant bagi 2 by 2, right? So, kamu dah belajar determinant 2 by 2. Kita akan cross dan tolak. Okay. So, cari determinant 2 by 2. Kita ada 6 darab 7. Tolak dengan 5 darab 8. Okey, so kamu akan ada di sini M11 sebagai nilainya adalah 2. Okey. Now, kita pergi kepada M12. Okey. Now, Madam padam balik. Untuk 11 tadi dah selesai. Now, kalau Madam suruh kamu cari M12. So, kamu kena tengok position 12. This is position 12. So, maksudnya position 12 itu saya kena delete row 1 dan column 2. Delete. Tak nampak. So, apa yang tinggal? Saya hanya akan ada determinant bagi apa yang tinggal. 4, 9 dan 5, 7 di sini. Okay, so kita akan masukkan dalam determinant kita 4, 9, 5, 7. Okay, and then kamu akan kira determinant 2 by 2. Kita cross this way dahulu. So, kita ada 4 darab 7. Dan akan ditolak dengan the other way round. 5 darab 9. Okay, so tekan calculator. Ini akan bagi jawapan negatif 17. Okay, next kita cuba cari pula untuk position M minor bagi position 1, 3. Okay, so untuk 1, 3, kita faham dia berada di sini entry-nya 1, 3. So, kamu akan delete. Delete row 1 dan delete column 3. So, apa yang tinggal? This one. So, salin sahaja yang itu dalam bentuk determinant. Kita ada 4, 6, 9, 8. Okay, this one. Ini yang tinggal. Yang tidak kamu delete. So, carilah determinant seperti biasa. Kita ada 4 times 8 minus 6 times 9. Okay, which is jawapannya negative 22. Okay, next kita gerak lagi. Kita mencari M21. Okay, so Madam akan delete yang ni. Okay, now position 21. Row 2, column 1. So, kamu akan delete row 2 dan column 1. Delete. Apa yang tinggal? Kita ada 3, 1, 8, 7. Salin saja mengikut kedudukan. So, kita ada determinant. Again, yang tinggal adalah 3, 1, 8, 7. So, 3, 1, 8, 7. Ikut kedudukan asal pada matrix kamu. Okay. And then, kamu akan cari determinant dia. 3 times 7 minus 1 times 8. Okay, so untuk position 21, kita dapat minor dia sebagai 13. Okay, and kamu proceed. Boleh proceed sampai M22. Okay, untuk M22, okay, M22 positionnya adalah di sini. So, kamu akan delete row 2 dan column 2.
Okay, and then yang tinggal hanyalah kita ada 2, 1, 9 and 7. And then cari dia punya determinant. Okay, macam Madam kata tadi, kita sepatutnya ada 9 minus. Okay, so kita baru cari sekarang setakat ni 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita cari 5 sahaja minor. So, kamu boleh proceed untuk cari seterusnya. Tolong cari M23, M31, M32 dan M33. Okay, so soalan sama ada kamu perlu cari semua minor terus atau soalan minta certain minor sahaja. So kamu patut tahulah macam mana nak cari minor untuk position itu. Let's say soalan kata M13, so kamu akan tutup row 1 and column 3 dan cari determinant untuk dapatkan jawapan minor itu. Okay, so bergantung kepada soalan. Kalau dia minta certain position, kamu hanya cari pada certain position. Ataupun kadang-kadang soalan suruh cari semua minor, so kamu memang kena cari semua minor. Okay, so habiskan untuk baki minor yang 4 ini. Kemudian kita akan proceed kepada cofactor. Okay, so after kita dah cari minor bagi setiap position, kita ada 9 di sini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, boleh semak jawapan minor kamu dengan apa yang ada di screen sini. Now, after dah cari minor, kita dah boleh bergerak untuk cari cofactors. Okay, so untuk cari cofactors, basically kita perlu ada minor terlebih dahulu. Okay, untuk cari cofactor, kita kena ada minor dahulu. Di mana, kalau mengikut muka surat 7, boleh buka muka surat 7. Okay, ada dinyatakan formula bagi cofactor. Okay, which means formula dia adalah yang ini. Alpha IJ ni. Okay, kamu tolong tukar dekat situ. Boleh label dia sebagai CIJ. C stand for factor. So, formulanya adalah CIJ negative 1 I plus J didarab dengan MIJ. That is why Madam kata kalau nak cari cofactor C, mesti ada M dahulu. Okay, now kita nak tahu sikit apa maksud negative 1 I plus J. Okay, now Madam bagi tahu kamu. Untuk kita cari cofactor, okay, Madam gerakkan ke sini. Contoh, Madam mencari cofactor bagi position 1, 1. Okay, apa yang akan berlaku dekat sini adalah Madam akan ikut formula. Kita ada negative 1. Kemudian, disebabkan sini adalah 1, 1. So, dekat bahagian negative 1 ni kita akan ada 1 plus 1. So, kita ada 1 plus 1. Okay, and then didarab dengan M11. Okay, M tak ada masalah, kamu dah cari. Kita hanya refer kepada M yang kita dah cari. Okay, isu dia sekarang ni adalah hasil bagi 11 ini dia adalah negative 1 power 2 dan didarab dengan M11. So, negative 1 squared ini akan memberi kamu hasil positive 1 dan didarab dengan M11. Okay, so untuk position 1, 1, position yang paling mula sekali, sign ini bagi negative 1 ini dia akan jadi positif. Okay, so Madam dah bantu tanpa perlu kamu kira macam ni. Madam dah letak dekat sini positionnya untuk C11 tempat 11, sign dia adalah plus. Okay, positif 1 hanya tulis plus sahaja. Okay, kalau katakan kita ada C12, contoh, Madam ambil C12, which means position yang bahagian sini, row 1, column 2. Okay, kalau mengikut formula, dia adalah negative 1 dan kita perlu tambah 1 dengan 2 ni. 1 plus 2, kemudian darab dengan M12. Okay, dia akan jadi negative 1 power 3, M12. Negative 1 power 3 adalah negative 1 kalau kamu press calculator. Okay, dan didarab dengan M12. So, sign bagi yang I plus J ni untuk negative 1 ini, dia akan jadi negative 1. So, that is why pada position 1, 2, position sini, Madam dah letak sign dia sebagai negative. Okay, so kalau kamu perasan, kalau I plus J itu menghasilkan nombor genap, dia akan memberi hasil sign kita positif.
Manakala kalau I plus J kamu bagi hasil nombor ganjil, kita akan dapat sign kita negative 1. Okay, so Madam dah tolong selesaikan masalah sign itu dalam bentuk yang ini, sign for cofactor. Kalau position 1, 1 dia adalah plus, position 1, 2 dia adalah minus, position 1, 3 dia adalah plus. Okay, dan dia akan alternate sahaja, plus minus, plus minus, plus minus, plus minus, plus. Okay, so kamu perlu hafal sikit sign untuk cofactor ini tanpa perlu kamu kira yang depan ini mengikut formula. Okay, so Madam akan bawa sign bagi cofactor ini ke muka surat sebelah untuk kita kira kita punya cofactor. Okay, so sign untuk cofactor dia akan dimulakan dengan plus, kamu alternate minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Okay, so sign untuk cofactor ini, okay, bila kita nak cari cofactor, okay, now kita proceed untuk cari cofactor. Kita label. Contoh, Madam nak cofactor bagi position 1, 1. Okay, so C11, apa yang akan berlaku adalah kamu akan ambil sign untuk position 1, 1, which is plus, plus, dan kamu akan darab dengan, it is actually plus 1 tapi kita tak tulis 1 itu, just plus, dan kamu akan darab dengan M11. Okay, so maksudnya jawapannya hanyalah M11, which is M11 kita dah cari tadi, jawapannya adalah 2. So jawapan bagi cofactor position 1, 1 adalah 2. Okay, kalau Madam proceed, Madam nak cari C12. Okay, C12 position adalah row 1 column 2. So position yang di sini, row 1 column 2. So signnya adalah negatif. Negatif itu akan didarab dengan M12. Okay, kamu nak cofactor 12 mesti darab dengan M12 juga. So kita ada negatif M12 saya nilainya adalah negative 17. So hati-hati, kamu akan masuk negative 17. So final answer C12 adalah 17. Okay, Madam proceed lagi. Kita ada C13. Okay, kalau C13 row 1 column 3, this is the position. So dia ada sign plus didarab dengan M13. Okay, and then tinggal M13 dan kita hanya salin jawapan M13 kita adalah negative 22. Okay, so kamu boleh cuba buat untuk the next cofactor. Kita ada C21, C22, C23. Okay, tolong kira cerita dia kalau nak cari cofactor, kamu cari dahulu sign. Okay, sign berdasarkan yang ini, kemudian baru darab dengan M kamu. Okay, so sama juga mana-mana cofactor, sign dulu, lepas tu akan darab dengan minor. Okay, so ini cara untuk cari cofactor. So Madam nak kamu proceed cari cofactor bermula daripada C11 sehingga last kali kita ada 31, 32 dan C33. Okay, so tolong cari semua 9 minor berserta 9 cofactor. Okay, so bezanya minor kita cari, Madam summarize sikit minor kita cari dengan cara delete row and column, kemudian kita cari determinant 2 by 2. Tapi kalau cofactor, caranya adalah kita perlu ada sign bagi cofactor kita dan didarab dengan minor. Okay, so tolong habiskan cari 9 minor dan juga 9 cofactor bagi matrix A ini dan nanti kita akan cross check jawapan dalam kelas. Okay, after kita dah kenal minor and cofactor, now kita dah ready untuk cari determinant bagi matrix
3 by 3. Macam Madam cakap sebelum ni, untuk dapat determinant 3 by 3, kita kena go through satu proses yang agak panjang, which is kita kena cari minor ataupun kena kenal dahulu minor dan cofactor. So since kita dah tahu apa itu minor, apa itu cofactor, sekarang kita proceed kepada cari determinant 3 by 3. Okay, first kali untuk cari determinant 3 by 3, kita boleh pilih any row or any column yang kita rasakan sesuai. So Madam akan tulis sedikit steps untuk kita cari determinant untuk 3 by 3. Okay, boleh tulis di mana bahagian ruang kosong di nota kamu. Okay, first kita akan choose any row atau column yang kita rasakan sesuai. Okay, untuk pilih any row atau any column ini, Madam cadangkan untuk kamu pilih row atau column yang ada entry 0. Lagi banyak 0, lagi bagus. Okay. Yang kedua, kita ada cofactor sign. Okay, kamu mesti recall apa cofactor sign. Kita dah belajar sebelum ni. And yang ketiga, steps untuk cari determinant. Dia akan ada entry didarab dengan minor. Okay, kita tengok kepada example 6 macam mana kita nak cari determinant for 3 by 3 punya matrix. Okay, so now kita akan mulakan dengan memilih mana-mana row atau mana-mana kolom yang kita rasa sesuai, especially kalau ada 0. Tapi Madam nak mulakan dahulu dengan kita menggunakan first row. Okay, so Madam akan pilih first row. Okay, after dah pilih row, kamu tulis kamu punya cofactor sign. Okay, so contoh cofactor sign kita dah belajar sebelum ni, dimulakan dengan plus dan berakhir dengan plus. Okay, this is our cofactor sign. Disebabkan tadi kamu dah pilih first row untuk cari determinant, kamu highlight juga pada cofactor sign, saya mesti pakai first row juga. Okay, mesti sama. Okay, next, apa yang kita akan buat adalah kita dah pilih row atau column, kita dah take note kita punya cofactor sign. Next adalah kita akan menggunakan entry darab minor. So macam mana nak tulis jawapan untuk determinant 3 by 3? First kali kamu akan tulis kamu punya cofactor sign. Okay, plus, minus, plus. Bagi spacing sikit. Okay, plus minus plus ni dapat dari mana? Daripada yang kamu highlight ni. Disebabkan kamu decide untuk guna first row, mesti pakai cofactor sign pada first row juga. So kita ada plus, minus, plus. Okay, next adalah kita akan ambil entry. Okay, entry. So entry ambil daripada mana? Ambil daripada entry yang berada pada first row kamu, which is kita ada 2, 1 and negative 3. Kita akan susun ikut urutan 2, 1 and negative 3. Okay, after dah pilih entry, kita akan cari minor. Okay, macam mana nak cari minor? So minor untuk entry yang pertama iaitu entry 2. Entry 2 berada di sini. Kamu dah tahu macam mana nak cari minor. Minor adalah yang kita delete row dan kolom dia. Okay, so apa yang tinggal adalah 0, 1, 2, 3. So 0, 1, 2, 3. Next, untuk entry 1. So entry 1 berada di sini. Untuk saya cari minor, saya akan delete row 1 dan kolom 2. So apa yang tinggal? 4, 1, 1, 3. 4, 1, 1, 3. And last entry kita ada negative 3 yang berada di sini. So untuk cari minor dia, kita akan delete row 1, delete kolom 3. Okay, so yang tinggal 4, 0, 1, 2. So determinant 4, 0, 1, 2. Okay, and then barulah kamu akan usahakan untuk selesaikan semua ni. So kita ada plus 2 is 2. Kemudian kamu akan cari minor di sini. Ini adalah 2 by 2. So kita akan guna cara cross dan tolak tu. So kita ada 0 times 3 minus 1 times 2. Tolak dengan 1. And then kita ada cross yang ini pula. So kita ada 4 times 3 minus 1 times 1. And this one, selesaikan siap-siap. Plus and minus, dia akan jadi minus 3
Kemudian kita akan cross lagi minor yang akhir sekali. Kita ada 4 times 2 minus 0 times 1 is 0. Okay, so kamu akan selesaikanlah yang ni. Dia jadi 2 darab negative 2. And then kita ada minus 1 didarab dengan 11. Untuk yang ni so dapat 11. And then kita ada minus 3. Yang belakang ni akan memberi hasil 8. Okay, so bila kamu calculate semua ni, dia akan dapat determinan kita bernilai negatif 39. Okay, so ini menggunakan first row. Kalau tak nak guna first row, boleh guna row atau kolom yang lain yang kamu rasakan sesuai. Okay, so next Madam akan tunjuk. Kita masih gunakan soalan yang sama, tapi kita guna kolom yang lain. Okey, tadi kita dah jumpa jawapan determinan bagi 3 by 3 matrix yang ini. Nilainya adalah negatif 39 menggunakan first row. Okey, sekarang Madam tak nak guna first row tapi nak guna kolom pula. So boleh, macam Madam bagi hint di sini, kamu sebenarnya boleh saja untuk memudahkan kerja. Hint dia kita pilih row atau kolom yang ada 0. Okey, so contoh dekat sini Madam nampak kolom 2 ini nombornya kecil dan ada 0, 102. So now Madam tukar, Madam nak guna kolom kedua. So cofactor sign pun mesti pakai kolom kedua. Now bila kita nak cari determinan dia, dia akan jadi menggunakan kolom yang kedua. First kali kita dah choose kita punya kolom. Now kita decide cofactor sign kita. So cofactor sign kita kolom 2 dia akan start dengan negatif plus negatif. Okay, follow. Negatif plus negatif. Negatif plus negatif. Next kita akan masukkan entry dan minor. So untuk entry kita tengok pada kolom 2 yang kita pilih ni, entry-nya adalah 1, 0, 2. Okay, and then kita akan masukkan, after masuk entry dan kita masukkan minor. So minor bagi 1. So sini position 1. Maksudnya kita akan delete row 1 dan kolom 2 ini. Okay, so minornya adalah 4113. 4113. Next kita pergi kepada minor bagi entry 0. Okay, so 0 di sini. Minor dia kita akan delete row 2 dan juga kolom 2. So minor yang tinggal adalah 2 negative 3 1 3. So 2 negative 3 1 3. And last one kita nak cari minor untuk entry 2. So entry 2 adalah sini. So kamu akan delete row 3 dan kolom 2. So apa yang tinggal hanyalah 2 4 negative 3 1. 2 4 negative 3 1. Okay, so dah siap kita punya determinant. Tinggal lagi kita nak selesaikan. Okay, bila kamu selesaikan, this one jadi negative 1. And then kita akan cari determinant untuk yang ni 2 by 2. So again kita akan cross. So bila kita cross, kita dapat 4 darab 3 tolak 1 darab 1. Okay, plus this one. Kenapa kita pilih entry yang ada 0? Sebab 0 darab apa-apa nilai pun dia akan jadi 0. So kamu dah jimat masa untuk tidak mengira pada bahagian sini. Terus boleh tulis 0. And then kita hanya tinggal yang terakhir. Kita ada minus 2. And then kita ada 2 times 1 minus 4 times negative 3. Okay, so itu reason kenapa kita kena pilih entry yang ada 0 ataupun lebih banyak 0. Supaya kita dapat shortcut sikit atau ringkaskan jalan kerja kita. Okay, next kita sambung. Kita ada negative 1 akan times dengan 11. And then minus 2 akan times dengan this one akan memberi hasil 14. Okay, and then bila kita proceed, kita ada negative 11 minus 28, which is sebenarnya equals to negative 39. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, either Madam pakai row 1, this one menggunakan row 1,
Atau madam pakai this one is column 2, dua-duanya akan memberi hasil jawapan yang sama. So, everyone boleh menggunakan mana-mana row, mana-mana kolom terpulang pada kamu untuk cari determinant 3 by 3. Okay, dengan syarat hafal betul-betul stepnya. First, kita pilih row atau kolom yang sesuai. Next, cofactor sign di bahagian hadapan. Okay, and then barulah kamu masukkan entry dan juga minor bagi entry tersebut. Okay, so ini adalah cara untuk kita cari determinant 3 by 3. So, boleh have a try kalau kamu nak guna contohnya column 3. Boleh cuba. Atau siapa nak guna row 2 sebab ada kosong pun boleh. Pastikan dapat jawapan negatif 39 juga. Okay, so boleh try pada soalan yang seterusnya. Okay, bahagian sini ada soalan madam letakkan lagi, cuba cari determinant pada soalan tersebut.